Okey, kita akan masuk tajuk seterusnya iaitu kita akan masuk tajuk jirim. Okey, apa dia jirim? Kita pergi dulu apa dia maksud jirim. Okey, dia boleh dilihat, boleh disentuh, boleh dirasa. So kebanyakannya ada dekat sekeliling kita. Mempunyai jisim. Jisim ni apa? Ada berat dia. Kalau kita pegang kita boleh rasa dia berat. Memenuhi ruang. Nanti ni akan terangkan apa dia memenuhi ruang. Kita ada 3 keadaan jirim. Keadaan apa dia? Jirim ni ada 3 keadaan yang berbeza. Contohnya, kita ada pepejal, kita ada cecair, kita ada gas. Pepejal ni maksudnya apa? Benda yang keras lah yang pejal. Kayu, batu, tanah liat, konkrit, pintu, itu semua adalah benda yang pepejal yang keras. Seterusnya adalah cecair. Kita tengok cecair, air. Cecair ni apa? Air, benda yang berair-air ni. Air, susu, petrol, minyak masak, air sirap, ada air. Seterusnya adalah gas. Gas ni apa? Yang gas-gas tu lah yang awak tahu tu, udara, kita gas kan. Ada karbon dioksida, oksigen, wap, asap, itu gas. Okey, dia berbeza. Awak kena bezakan je pepejal, cecair dan juga gas, 3 ni. Okey, seterusnya kita tengok sifat keadaan jirim. Sifat, ni kita kena tengok sikit. Kita pergi pada pepejal dulu ya. Pepejal dulu. Dia mempunyai jisim, maksudnya dia ada berat. Okey, berat, dia ada berat. Isi padu dia tetap. Maksudnya kalau awak pindah dalam cawan ke, awak masuk pula dalam baldi besar, awak masuk pula dalam cawan panjang, sama je isi padu dia. Okey, bentuk pun tetap. Awak masuk dalam ni, kalau awak masukkan, contoh awak masukkan contoh jirim tadi, contoh pepejal tadi apa? Contohnya kayu, batu lah batu. Awak masukkan batu, dia masuk dalam ni pun masih lagi bentuk batu. Dia takkan berubah bentuk, dia masih bentuk batu. Tidak mengalir lah, yang mengalir ni adalah cecair. Okey, tidak boleh dimampatkan. Maksudnya nampak tak dia ada ruang-ruang kosong. Okey, dia tak boleh nak. Inilah. So dia ada memenuhi ruang. Memenuhi ruang maksudnya apa? Kalau bentuk dia, kalau dia sampai atasnya, bentuk dia boleh penuh lah kawasan ni. Tapi dia tak boleh dimampatkan. So masih ada ruang lah tengah-tengah ni. Alright. Kita tengok pula pada cecair. Okey. Cecair ni isi padu dia tetap sama juga ya. Tengok walaupun diletak dekat dalam bekas A, kelangkun B, C. Diletaklah dekat dalam bekas mana pun isi padu dia tetap sama. Tak boleh dimampatkan. Tak boleh dimampatkan apa nak tekan-tekan lagi, nak bagi lagi sikit daripada ni, dia halus elok banyak dia nak tekan. Tak boleh tekan, tak boleh mampat. Mempunyai jisim, dia ada berat. Kalau kita timbang, kita boleh baca berapa kg dia ada berat dia. Mengikut bentuk bekas. So kalau bekas tu bulat, air tu pun akan berbentuk bulat lah. Okey, kalau bekas dia petak, dia pun akan bentuk petak. Memenuhi ruang, sama juga dia akan ikut bentuk bekas dia memenuhi ruang. Paling penting dia mengalir, sebab dia cecair. Cecair berlainan mempunyai kadar aliran yang berlainan. Okey, contoh kalau minyak. Minyak dengan air. Okey, siapa yang mengalir lagi laju? Air kan? Okey, sebab dia lebih cair. So inilah maksud dia. Aliran dia berlainan. Okey, kita tengok pada gas. Kat sini gas. Gas ni mempunyai jisim, ada berat sama, betul. Memenuhi ruang, dia boleh penuh dalam satu bekas. Okey, kalau kita ada satu bekas, contoh tong gas contoh tong gas. Ini pun tak reti juga nak lukis tong gas. Contohnya adalah tong gas. Okey, penuh dalam bekas ni penuh gas dalam ni. Gas masak tu. Boleh dimampatkan. Maksud dia apa? Kalau dia boleh penuh kat atas ni, penuh dengan gas, kita boleh padatkan dia. Kita boleh rasa dia dekat belah bawah je. Dia boleh dimampatkan, boleh padat. Isi padu dia tidak tetap. Sebabnya dia ikutlah. Kalau bekas yang ni dia boleh tekan sampai ke bawah. Macam tu. Mengambil bentuk bekas. Sama juga. Kalau bekas bulat dia akan bentuk, gas itu akan dimampatkan dan diikut bentuk bekas lah. Okey. Okey. So kita tengok. Seterusnya. Perubahan keadaan jirim. Dia boleh berubah. Jirim ni keadaan dia boleh berubah. Daripada pepejal, dia boleh bertukar menjadi cecair. Boleh tukar jadi air. Dia tukar jadi cecair, boleh tukar lagi jadi gas. Ini namanya perubahan. Okey, berlaku apabila bahan menerima haba ataupun hilang haba. Kita dah belajar sebelum ni, kalau dia dapat haba, maksudnya apa? Dia bertambah panas. Nanti Umi akan terangkan. Okay?
Kalau dia hilang haba maksudnya dia akan sejuk. Okey, bahan menerima haba, okey, apabila dipanaskan dia dapat haba. Hilang haba apabila kita sejukkan maksudnya dia hilang haba. Ni awak tahulah. Contoh ais. Ais ni mula-mula nampak bentuk dia cube-cube kan? Ini kita namakan sebagai pepejal. Bila kita bagi dia haba, okey, dia dapat haba, apa yang berlaku nampak kita tengok dua cara Dipanaskan dia dapat haba, dia pun akan cair. Jadi air. Okey, bila dah jadi air awak panaskan lagi. Ni contoh macam air awak jerang air masak air Masak air atas dapur. Dah jadi air, awak panaskan lagi dia akan jadi wap. Nampak ni, wap air. Itu dia beza dia. Ataupun daripada wap air awak pergi sejukkan. Dia jadi disejukkan maksudnya dia hilang haba. Dia akan jadi air. Sejukkan lagi dia akan jadi pepejal balik. Itu perbezaan dia. Ini semua kita namakan ada proses je. Ada proses pembekuan. Pembekuan maksudnya apa? Beku. Apa dia beku? Cecair kepada pepejal. Daripada ni, contoh ni. Cecair daripada air, kita nak keraskan jadi air, pepejal. Pembekuan, dia beku. Di bawah takat beku, 0 darjah Celsius. Itu pembekuan. Kondensasi. Gas kepada cecair. Ni, gas daripada gas kepada cecair. Itu namanya kondensasi. Berlaku apabila gas kita sejukkan. Okey, bila gas gas kita sejukkan dia akan jadi air. Ini namanya kondensasi. Okey, kita tengok pula ada kat sini seterusnya kita tengok sini. Okey, kita ada juga penyejatan. Penyejatan ni cecair kepada gas. Okey, cecair kepada gas maksudnya daripada tadi air. Okey, kita panaskan. Dia jadi cecair, dia jadi gas. Okey, ini namanya penyejatan. Okey. Berlaku pada sebarang suhu di bawah 100 darjah Celsius. Nampak? Bawah 100 darjah Celsius. Jangan tertukar. Berlaku di permukaan air. Penyejatan ni macam awak letak bekas kat luar. Okey. Air dekat atas ni dia akan tersejat naik ke atas ke udara lah. Okey. Alright. So seterusnya. Peleburan. Pepejal kepada cecair. Macam air jadi air. Okey, itu adalah peleburan. Okey, seterusnya dia berlaku pada takat lebur 0 darjah Celsius. Okey. Kita ada pendidihan, didih. Didih adalah cecair kepada gas, air kepada wap air. Ni yang Umi cakap tadi, kita masak air. Berlaku pada keseluruhan cecair, keluar gelembung udara. Berlaku pada takat didih adalah 100 darjah Celsius. Okey, kat sini Umi nak tunjuk sikit lah. Okey, kita tadi ada apa? Kita ada, Umi tak nak uji yang ni, sekejap ya. Umi nak tunjuk sikit, pepejal, cecair, lepas tu kita ada gas. Okey, pepejal kepada cecair kita panaskan. Okey, pendidihan. Okey, cecair kepada gas, kita ada dua. Sama ada penyejatan. Penyejatan ni berlaku dekat permukaan air je, boleh berlaku dekat luar rumah. Ataupun kita kat sini cecair kepada gas, kita buat dia jadi, bukan pendidihan sini. Sekejap ya, sorry. Ini bukan, sekejap, Umi nak padam sikit. Ini bukan pendidihan. Ini adalah peleburan. Dilebur, pepejal melebur jadi cecair, cecair jadi gas, penyejatan ataupun pendidihan. Okey. Penyejatan bawah 100 darjah Celsius, kalau pendidihan 100 darjah Celsius. Okey, kalau gas pula menjadi cecair, kita namakan dia sebagai kondensasi. Okey. Cecair kepada pepejal, pembekuan. Tu dia. Okey. Umi akan bagi teknik ini nanti kemudian. Okey. Kita tengok dulu, fahamkan dulu yang ni.
Umi akan sambung untuk part yang kedua.